Okey, baik. Hari ini kita akan sambung surah At-Taubah. Kita akan sambung surah At-Taubah. Muka surat 196. Muka surat 196, ayat yang atas sekali, ayat yang ke-55. Muka surat 196, ayat 55, surah At-Taubah. Boleh? Okey, baik. Baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, muka surat 196, ayat yang ke-55 daripada surah At-Taubah. Boleh? Okey, Tuan Sofi, saya dah buat Tuan Sofi jadi host insya-Allah. Muka surat 196, Recording in progress. ayat yang ke-55. Okey, ayatnya berbunyi fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Okey, baik, faham ke? Bukan page ni, Tuan Sofi, sebelah dia. Ayat 55. Ni 48, 55 sebelah dia. Yes, faham ke? La janganlah. La janganlah. Tu'jibka mengagumkan kamu. Terjemah tu'jibka mengagumkan kamu. Amaze you. Perkataan tu'jibka tu berasal pada perkataan takjub, kagum. Okey, tu'jibka mengagumkan kamu ataupun membuat kamu kagum amwaluhum oleh harta benda mereka, amwaluhum oleh harta benda mereka, wa dan la tidak juga, la jangan juga, terjemah la jangan juga, auladuhum anak-anak mereka, auladuhum anak-anak mereka, aulad ni tak kisah lelaki perempuan tu masuk. Innama hanya saja, innama terjemah dia hanya saja, yuridu mahu Allahu oleh Allah, li untuk, terjemah li untuk, hanya saja mahu oleh Allah untuk yu'adzibahum mengazab mereka, yu'adzibahum mengazab mereka. Okey, yu'adzibahum mengazab mereka biha dengannya maksudnya dengan harta benda dan anak-anak. Dan biha dengannya maksud dengannya dengan harta benda dan anak. Fil hayati dunya, di kehidupan dunia. Fil hayati dunya, di kehidupan dunia. Wa dan tazhaqa hilanglah. Dekat skrin melayang. Melayang. Samalah. Tazhaqa tu melayang, hilang tanpa secara tiba-tiba. Itu maksud tazhaqa. Hilanglah anfusuhum nyawa-nyawa mereka. Anfusuhum nyawa-nyawa mereka. Wa sedang ataupun padahal hum mereka ni munafik. Kafirun, orang-orang yang kafir. Kafirun, orang-orang yang kafir. Okey, baik. Tolong terjemahkan dia pertama kita, Puan Izawani. Terjemahkan Puan Izawani. Maka janganlah mengagumkan kamu oleh harta-harta mereka, dan janganlah anak-anak mereka, hanya saja mahu oleh Allah untuk mengazab dengannya harta dan anak-anak di kehidupan dunia, dan hilanglah nyawa-nyawa mereka padahal mereka orang-orang yang kafir. Okey, baik. Kita cerita pasal siapa ni? Terima kasih Puan Izawani. Kita cerita pasal orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang Allah Ta'ala turunkan banyak ayat mencela mereka dalam surah ni. Macam-macam alasan mereka. Mereka nak kehancuran pada Nabi dan orang Islam.
Mereka hanya akan join peperangan sekiranya mereka rasa peperangan itu memberi manfaat duniawi pada mereka. Kalau peperangan itu nampak kemungkinan nak dapat ghanimah tu tak ada, kemungkinan nak mati tu banyak, jangan harap mereka nak join. Mereka memang tak akan join peperangan tersebut. Inilah orang munafik. Walaupun teruk perangai mereka, walaupun jahat, hati busuk, Allah turunkan ayat banyak cela mereka, tapi kenapa mereka kaya? Tapi kenapa mereka banyak harta? Anak-anak lelaki ramai, gagah, kuat, macam-macam lagi lah Allah bagi pada mereka. Allah Ta'ala sebelum ni cakap ada ayat-ayat macam ni yang Allah tujukan kepada orang-orang musyrikin. Jadi sahabat-sahabat, bila dia tengok orang munafik ni Allah turunkan ayat banyak cela, Allah turunkan ayat banyak kutuk cela mereka. Tapi mereka kaya, duit banyak, kebun banyak, tanaman banyak, binatang ternakan banyak, niaga bagus. Anak-anak lelaki semua sihat-sihat, pandai-pandai, gagah perkasa. Patutnya kalaulah Allah benci mereka, Allah buatlah hidup mereka susah. Tapi kenapa dalam keadaan mereka kufur dengan Nabi, berlakon baik depan Nabi, sedangkan benci Nabi, tak suka Nabi, harta mereka banyak. Maka Allah Subhanahu Wa Taala cakap dalam ayat ni pada orang mukmin, janganlah harta benda mereka dan anak-anak mereka membuat kamu kagum. Kamu jangan rasa takjub, jangan rasa terkesan. Okey? Bila kamu tengok harta mereka banyak, lagi banyak pada orang Islam yang ikhlas. Kamu tengok anak-anak mereka ramai, lagi ramai pada anak-anak orang Islam, lagi ramai pada anak-anak orang Islam yang mana orang Islam tu ikhlas. Maka Allah beritahu, kenapa Allah buat harta mereka banyak, kenapa Allah biar anak-anak mereka banyak. Sebab Allah Ta'ala akan jadikan harta benda dan anak-anak tu sebab penyiksaan jiwa dan hati mereka kat dunia ni. Anak-anak yang mereka harapkan nanti boleh jadi penyejuk mata mereka. Anak-anak yang mereka harapkan nanti boleh jadi penyambung tugas legasi mereka. Tengok-tengok anak tu menjadi penentang mereka. Okey, baik, harta dululah. Kita cerita pasal harta dulu. Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah Allah buat orang munafik ni miskin, susah, last sekali tak ada apa nak berharap, kawan-kawan pun tinggalkan dia, maka dia akan cari siapa? Cari Tuhan. Manusia kan, masa banyak kawan, masa banyak harta, tak ada masa ingat Tuhan. Tapi bila dah jatuh bankrupt, miskin, tak ada duit, kawan-kawan pun tak ada. Silat-silat bini pun lagi. Masa tu pandai cari Tuhan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Contoh. Jadi orang munafik dalam keadaan duit cukup je semua, harta ada je selalu, tak pernah berkurang harta. Agak-agak dia nak kembali pada Allah. Agak-agak dia nak dekat diri dengan Allah. Agak-agak dia nak meminta dengan Allah. Jawapannya, jangan harap. Dah cukup semua benda, dah ada semua benda. Mereka memang takkan minta dengan Allah. Jadi, harta tu mereka rasa penyebab mereka makin untung, makin berjaya kat dunia. Sedangkan Allah guna harta tu untuk buat mereka makin jauh pada Allah, untuk buat mereka tak terfikir pun walaupun sesaat untuk taubat kembali pada Allah. Itu satu. Yang kedua, harta juga kadang-kadang, harta yang banyak tu akan buat mereka rasa, harta yang banyak kadang-kadang boleh menyebabkan empunya tak ada masa nak rehat. Kerja gaji besar tapi life tak ada. Masa dengan anak bini tak ada langsung. Satu hal pun kena kerja juga. Contoh, apa faedah? Tujuan kita kerja, tujuan kita cari duit nak membahagiakan anak isteri. Tujuan kita kerja, cari duit, nak bagi masa untuk gembira dengan anak isteri. Tapi kalau dapat duit, ada masa langsung nak bawa anak isteri pergi makan, pergi bercuti, balik kampung pun tak ada masa. So, matlamat daripada cari duit tu dia tak ada. Dan bila dah banyak harta sangat, dah tak boleh nak bagi masa ziarah mak ayah, dah tak boleh nak bagi masa melayan kerenah anak-anak. Badan jadi letih, hati jadi serabut, fikiran jadi kusut. Sebab apa? Kumpul harta itulah matlamat hidup. Kadang-kadang harta banyak sangat, tak tahu apa nak guna. Jadi kerja untuk kumpul harta tu hanya membebankan hidup dia. Harta tu akan jadi penyebab penyiksaan batin bagi diri dia sendiri. Luaran, harta makin banyak, duit makin banyak, tapi hati makin terseksa, fikiran mental makin terseksa. Allah Ta'ala buat. Risau nak pergi jalan lama-lama, risau nak balik kampung lama-lama, risau kalau kena tutup kedai 2-3 hari.
orang miskin, rumah sekadar ada, kereta sekadar ada, PKP pun dia tak berat sangat. Bayar rumah, bayar kereta tak sampai RM1,000 lagi. Contoh, ni sekadar contoh, bukan kat KL, Shah Alam lah. Mungkin belah-belah kampung Kuantan ke, contoh bayar rumah, bayar kereta tak sampai RM1,000 lagi. Contoh. Okay, jadi tak ada berat sangat. Tapi orang yang dia punya overhead bulan-bulan dia tinggi, sekali kena PKP, kena tutup kedai, tak nak berniaga, terduduk contoh. Jadi Allah Ta'ala akan buat, Allah Ta'ala nak sengaja bagi mereka kaya, sebab Allah nak buat harta benda mereka tu menjadi sebab mereka makin susah hidup luaran dan dalaman. Anak-anak pun sama. Masa dia kecil, orang kafir ni dah, orang Islam pun kadang-kadang boleh berlaku juga. Masa dia kecil, dia berangan-angan. Dia menganggap, anak ni lah harapan aku nanti. Aku bisnes bagus, nanti aku akan tua tak larat. Aku tak boleh percaya sangat pada pekerja-pekerja aku. Anak ni lah akan menyambung legasi perniagaan aku. Contoh. Dia usahakan ladang, dia usahakan ternakan. Dia pun kata, aku dah tua dah nanti. Alhamdulillah, anak aku semua lelaki. Jadi anak aku pertama uruskan bisnes. Anak kedua, binatang ternak. Anak ketiga, uruskan apa lagi? Tanaman-tanaman. Itu pengharapan dia. Tengok-tengok, bila besar-besar, seorang habuk tak boleh pakai. Seorang kena tangkap kaki dadah, seorang kena tangkap kaki merompak, seorang lagi kena tangkap kaki rasuah. Contoh. Anak yang masa kecil dia harapkan boleh membantu dia ketika tua, tak. Menyusah. Habislah lah kedai kena tutup, kedai kena jual, kebun kena jual, tanaman kena jual, tak boleh apa. Contoh. Samalah juga yang berlaku pada Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa dia Abdullah bin Ubay bin Salul? Ketua munafik. Ketua orang-orang munafik. Ketua orang-orang munafik ni, dia ada seorang anak, nama anak dia Abdullah juga. Nama anak dia Abdullah juga. Anak dia yang nama Abdullah ni beriman dengan Nabi sungguh-sungguh sebagai seorang beriman. Masa Abdullah bin Ubay bin Salul hidup, dia terseksa jiwa kerana anak dia. Contoh, saya anti parti A. Saya ni memang orang politik, saya sokong parti politik B. Saya sokong parti politik B. Dan saya ni dengan parti politik A benci sungguh-sungguh, contoh. Jadi saya ni tulis buku, buat video, buat YouTube, nak kutuk parti politik A, nak kata parti politik A ni jahat, tak bagus. Memang tak layak memerintah, contoh. Tengok-tengok anak saya nanti bila dah besar, dia belajar, jadi ketua pemuda parti politik A. Apa perasaan saya? Tak guna sungguh. Aku kuat-kuat menghalang orang supaya jangan masuk parti politik A. Dia jadi ketua pemuda parti politik A, contoh. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul, dia adalah orang yang paling kuat menentang Nabi di belakang Nabi. Depan-depan cakap bagus lah. Belakang Nabi dia lah yang mastermind buat fitnah macam-macam. Tengok-tengok anak dia beriman tulus dengan Nabi SAW. Sungguh-sungguh berjuang bersama Nabi SAW. Dan punya kuat iman anak dia, kalaulah Rasulullah SAW suruh bunuh, dia sanggup bunuh. Kalaulah Rasulullah SAW suruh bunuh ayah dia sanggup bunuh ayah dia. Inilah yang Allah Ta'ala kata, harta benda dan anak-anak mereka kat dunia ni menjadi penyebab terseksanya jiwa mereka. Cari duit, niat dia nak bahagiakan anak, niat dia nak gembirakan anak, tengok-tengok anak duit banyak sangat. Anak duit banyak sangat, contohlah ni sekadar contoh, bukan nak kata siapa-siapa tak. Anak duit banyak sangat, maka nak tu dapat, nak dia dapat. Mula-mula benda-benda yang harus dia nak. Benda-benda yang tak haram di sisi agama dia nak. Lama-lama dah semua benda dapat je. Cakap je kat ayah. Kadang-kadang tak payah cakap, WhatsApp je kat ayah. Ayah nak ni dapat, tu dapat. Ayah order tu kat Shopee ke, kat Lazada ke, tu dapat. Mula-mula apa yang dia nak tu masih lagi berlega dalam zon halal. Tapi asyik dapat. Lama-lama apa yang nak dia nak tu dah pergi pada zon haram. Ayah dia biasa bagi. Ayah sibuk kerja. Mana dia nak pantau apa anak dia beli, apa anak dia buat, tak sempat pantau. Tengok-tengok anak baru habis belanja sekolah, pop, dah tangkap polis. Apa perasaan ayah? Aku kerja cari duit gila-gila, nak suruh anak aku jadi orang baik. Tengok-tengok jadi macam. Allah sebut dalam surah Al-Kahfi. Yes, Al-Kahfi. Boleh tak tengok surah Al-Kahfi? Tolong baca dia, Puan Zakia. Surah Al-Kahfi. Muka surat saya cari sekejap. Okey, muka surat 299 ayat atas sekali.
Ya Ustaz, 299 ayat atas sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal-amal soleh yang berterusan adalah lebih baik pahalanya di sisi di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Poin saya harapan tu. Poin saya harapan. Ada kaitan dengan perkataan harapan. Undi adalah rahsia. Okey, baik. Harta benda dan anak-anak perhiasan kehidupan dunia. Memang hidup kita akan jadi sempurna bila ada harta benda mencukupi, bila ada anak-anak, sempurna kehidupan kita, betul kan? Jadi setiap orang cari harta apa dia? Setiap apa tujuan orang cari harta? Aku cari harta banyak-banyak masa muda ni, kerja gila-gila, harapannya nanti bila aku dah tua, aku tak berhajat pada duit anak-anak. Nak pergi klinik, nak pergi hospital, aku tak payah, aku ada duit banyak. Boleh bayar Grab, boleh bayar taksi pergi sendiri, contoh. Nanti bila aku dah tua, aku tak perlu duduk menumpang rumah anak. Aku dah ada rumah aku sendiri yang dah boleh bayar. Aku dah ada tanah aku sendiri untuk aku cucuk tanam. Jadi aku tak berhajat lagi pada anak-anak. Pengharapan, kita pun sama. Kita cari rezeki sekarang masa tengah muda kuat ni. Harapannya tua nanti rezeki tu akan tolong aku. Okey, bagus. Ataupun anak-anak, pengharapan. Aku sekarang ni kerja, cari duit, anak-anak belajar jadi bagus. Nanti kalau lah tua aku tak kaya, anak-anak aku kaya-kaya, mudah-mudahan boleh tolong aku. Harapan lah kan? Harapan. Ni harapan pada semua orang. Orang kafir ke orang Islam, memang harapannya nak harta jadi banyak supaya boleh mudah hari tua nanti, masa depan nanti. Nak anak-anak jadi orang baik, orang berjaya, orang kaya supaya boleh tolong dia masa tua nanti. Okey? Ni berlaku pada semua orang. Tetapi harapan tu confirm dapat ke? Confirm berlaku ke? Tak. Ada je orang cari-cari duit banyak-banyak. Cari duit banyak-banyak. Tengok-tengok tak ada tua. Duit dia cari habis dah. Habis buat beli kereta mewah, habis buat beli jam tangan mahal-mahal. Ataupun satu cara lagi zaman sekarang berlaku apa dia? Lepas pencen, keluar duit, habis dapat keluar pencen, keluar ke WSP, melabur. Dengan satu pelaburan yang dijanjikan bulan bintang. Yang nak tengok yang dapat tahi bintang. Apa-apa tak ada. Ramai keluar duit ke WSP, lepas dapat pencen, melabur, habis. Apa-apa tak ada. Rumah tak boleh bayar lagi, kena pula bayar bulan-bulan. Contoh. Jadi harta yang mereka harapkan boleh bantu mereka hari itu, gilek. Anak-anak pun sama juga. Anak-anak bagi pelajaran terbaik, bagi pendidikan terbaik, hantar semua sekolah agama dia hantar. Konon-konon anak dia nanti nak jadi Dr. Al-Hafiz, pilot Al-Hafiz, peguam Al-Hafiz. Contoh. Berharap. Salah ke? Tak salah pun. Kita berharap, kita berdoa tak salah pun. Tapi confirm ke benda tu terjadi? Confirm ke benda tu akan berlaku? Allah Ta'ala tak kata confirm, tak confirm. Cuma Allah kata, amal soleh itulah lagi baik pahalanya dan amal soleh itulah lagi baik pengharapannya. Kita kebun duit hari ni, contohlah kita kebun duit, niat kita apa dia? Harapan kita, aku pencen nanti aku boleh guna duit ni. Aku lepas pencen nanti aku nak travel all the way dengan duit ni. Contoh. Salah ke? Tak salah. Tengok-tengok 2 bulan sebelum pencen, mati. 2 bulan sebelum pencen, mati. Jadi duit yang dia niat, yang dia usaha kumpul untuk bawa dia berjalan satu dunia nanti, tak tercapai pun niat dia. Tak apa, tak masalah. Maksudnya harta yang mereka kumpul tu tak jadi sebagaimana yang dia nak. Harapan dia, harta dia boleh bantu dia nanti, boleh bawa dia travel seluruh dunia. Tengok tak jadi pun. Contoh. Sama juga anak-anak. Dia spend masa anak-anak, spend duit untuk anak-anak, tengok-tengok anak-anak, besar-besar tak jadi sebagaimana yang dia nak. Semua kena masuk penjara kes tu, kes ni contoh. Bukan kita nak doa keburukan, tapi ada kemungkinan tak benda tu berlaku. Ada kemungkinan. Oleh kerana itulah harapan terbaik untuk bantu kita, tak apa dia? Solat subuh kita tadi. Solat zuhur kita tadi. Solat berjemaah maghrib kita tadi. Itulah harapan terbaik yang akan bantu kita ke akhirat. Yakinlah, solat subuh tak akan mengecewakan kita. Yakinlah, Quran kita baca bagi tadi tidak akan mengecewakan kita. Yakinlah, sedekah kita bagi tadi tidak akan mengecewakan kita. Tapi anak boleh tak kecewakan kita? Ada. Kita masa dia kecil bertungkuh lumus cari duit nak bagi dia belajar dengan bagus, sekolah dengan bagus, buku apa dia nak semua kita boleh bayar, tuition mana dia nak bagi kita boleh bayar. Tengok-tengok lepas habis belajar biadab. Contoh, lepas habis biadab menjawab tengking mak ayah, tinggi suara dengan mak ayah. Apa rasa kita? Aku harapkan nanti dia jadi orang baik. Yang bukan sekadar tak jadi orang baik, menyakitkan hati aku lagi. Kemungkinan betul boleh berlaku pada anak-anak. Tapi pada amal soleh, yakinlah amal soleh tidak akan mengecewakan. Bukan maksud saya tak payah hiraukan, bukan maksud saya tak payah hiraukan anak,
Tak payah cari duit. Cari duit. Niat kita nak gunakan urusan anak isteri kita, dapat pahala. Gembirakan anak, bahagiakan anak macam biasa, dapat pahala. Tapi lagi penting pada tu amal soleh. Okey, baik. Jadi untuk orang musyrikin pula ada. Untuk orang munafik dalam ayat ni, Allah nak kata apa pada orang Islam? Kamu janganlah kagum sangat, jangan kamu rasa amazing sangat tengok harta benda mereka, anak-anak mereka. Sebab harta benda dan anak-anak bukanlah ukuran Allah sayang. Oh, Allah sayang dia lah. Kenapa Allah sayang dia? Dia anak ramai, laki semua pula tu. Okey, dia duit banyak, tak pernah habis pula tu. Pekerja ramai, pengikut ramai. Tuan-tuan dan puan-puan, harta benda bukanlah ukuran Allah sayang, tak sayang. Kalaulah tanda harta benda tu tanda Allah sayang lebih, dan saya Nabi-Nabi lah orang paling banyak harta. Sebab Allah sayang Nabi lebih banyak pada kita. Okey. Orang musyrikin dia fikir macam tu. Tengok surah Al-Mu'minun. Tolong baca dia, Puan Asmah balik, Puan Asmah. Surah Al-Mu'minun Orang mukmin, orang musyrikin, orang kafir je dia fikir, bila Allah bagi dia duit banyak, bila Allah Ta'ala bagi dia anak-anak ramai, maka Allah Ta'ala nak bagi dia kebaikan. Ya, satu sudut harta benda anak-anak kebaikan, tapi satu sudut harta benda dan anak-anak tu akan jadi ujian yang boleh menyebabkan kita makin jauh pada Allah Ta'ala. Puan Asmah tolong baca page 345. Ayat 54, 55, 56. Ada Puan Asmah? Ada Ustaz. Muka surat berapa Ustaz tadi? 345. 45, 46. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata. Macam tak kena je Puan. Page 345. 345. Ayat 54 dengan 55 dengan 56. Saya beritahu salah ayat tadi 54 saya sebut 45. Sorry, maafkan saya. Saya yang salah. Minta maaf Puan. Sorry sorry, maafkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka biarkanlah mereka di dalam kesesatan sampai waktu yang ditentukan. Apakah mereka mengira bahawa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu, yakni berarti bahawa kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya. Terima kasih Puan Asmah. Apa poin saya? Orang kafir ni, mereka menyangka, mereka rasa, mereka punya fikir, bila Allah Ta'ala bagi harta benda dan anak-anak banyak, maksudnya Allah segerakan kebaikan. Okey, tengok kat skrin Puan Sofi share. Adakah mereka sangka bahawasanya bila kami bagi mereka harta benda dan anak-anak, itu berarti kami cepat-cepat nak bagi kebaikan pada mereka? Oh, sorry. Mereka telah salah sangka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa dia? Inna Allah qassama bainakum akhlaqakum kama qassama bainakum arzaqakum. Allah Ta'ala, dia telah membahagi-bahagikan di antara kamu akhlak-akhlak kamu sama sebagaimana dia telah bahagi-bahagikan antara kamu rezeki-rezeki kamu. Sebagaimana rezeki ada orang dapat lebih, ada orang dapat kurang, ada orang dapat sikit. Macam itulah juga akhlak rezeki daripada Allah. Ada orang akhlaknya tinggi, ada orang akhlaknya sederhana, ada orang tak ada akhlak langsung, ada orang akhlaknya sikit. Sebagaimana makan minum duit rezeki, akhlak pun rezeki daripada Allah Ta'ala juga. Untunglah orang yang akhlaknya tinggi, insya-Allah. Kemudian Nabi sambung lagi, wa inna Allah yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib wa la yu'ti iman illa man ahabba. Ni poin ni. Sesungguhnya Allah memberi duniawi pada orang yang dia suka dan orang yang dia tak suka. Orang kafir yang musuhi Allah, musuhi Nabi pun dia bagi dunia. Dia bagi duniawi. Wala yu'til iman illa man ahabba. Tetapi Allah tidak akan memberikan iman yang membantu seseorang untuk beramal soleh, yang membantu seseorang untuk jadi baik, kecuali orang yang dia sayang. Jadi harta benda banyak bukan ukuran Allah sayang saya lebih. Kenapa Allah sayang saya lebih? Saya paling kaya sekali kat sini. Tak, itu bukan ukuran. Dunia Allah bagi pada semua orang. Orang yang dia sayang dia bagi, dia tak sayang pun dia bagi.
Bahkan dunia di sisi Allah tak ada nilai. Ada orang tanya soalan ni, famous soalan ni, betul kan? Ustaz, kenapa orang kafir lagi kaya pada orang Islam? Kenapa orang kafir lagi kaya pada orang Islam? Itu satu. Ustaz, kenapa orang Islam yang tak semayang kadang-kadang lagi banyak duit daripada orang Islam yang semayang? Yang bertanya tu sebenarnya, kenapa soalan tu timbul daripada diri dia? Tak salah dia nak bertanya. Tapi soalan tu boleh timbul pada diri dia sebab diri dia rasa dunia tu bernilai. Sebab diri dia rasa dunia tu bernilai, oleh kerana itulah dia terfikir, kenapa dia orang dapat banyak? Kita yang Islam bagus, baik, dia tak dapat banyak. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, hadis ni riwayat Imam Tirmizi, hadisnya ada dalam Riyadhus Shalihin. Nabi bersabda, "Law kanatid dunya ta'dilu indallah fajana ba'udah, janaha ba'udah, ma saqa kafiran walau syurbata ma'in." Apa maksud hadis ni? Kalaulah dunia tu di sisi Allah ada nilai, dan nilai dia sama dengan nilai sayap nyamuk. Tahu sayap nyamuk? Kan sayap nyamuk. Nilai dunia di sisi Allah katakanlah sama nilai dengan sayap nyamuk. Nescaya Allah takkan bagi minum orang kafir seteguk air pun. Dia ulang balik. Kalaulah, saya ulang balik. Kalaulah dunia di sisi Allah sama nilainya dengan nilai sayap nyamuk, nescaya orang kafir takkan minum seteguk air pun. So sekarang orang kafir minum air seteguk, sekarang orang kafir minum air lagi banyak pada seteguk, maknanya apa? Apa makna hadis tu? Siapa cuba nak jawab? Okey, apa makna hadis tu? Nabi kata, okey, kalaulah, okey, ni saya share kat screen Tuan Sofi boleh ke buat saya jadi host balik, boleh? Boleh Tuan Sofi? Buat saya jadi host balik, boleh tak? Boleh Tuan Sofi? Boleh Ustaz, sekejap. Okey. Ni hadis dia. Saya akan share kat skrin hadis dia. Saya baca bahasa Arabnya, tuan-tuan bacalah bahasa Melayunya, bahasa Inggerisnya. Nanti kalau saya baca bahasa Inggerisnya nanti bunyi lain pula nanti. Okey. Sekejap. Okey. Saya cuba share kat skrin. Hadis berapa Ustaz? Ya? Hadis Ya, Salihin. Sekejap, saya cuba share dulu. Ada kot dia punya ni. Okey. Ni hadis dia kat skrin. Nampak ke kat skrin? Sahabat-sahabat semua nampak kan? Tak berapa jelas. Hadis Imam tak berapa jelas. Hadis Imam Tirmizi. Okey, hadis Imam Tirmizi, hadis nombor 2320. Hadis nombor 2320. Bahasa Arabnya, bahasa Inggeris dia berbunyi, Sahal bin Sa'ad narrated that the messenger of Allah said, if the word to Allah was equal to a mosquito's wing, then he would not allow the disbelievers to have a sip of water from it. Ni hadis dia. Okay. Rasa-rasa betul lah bunyi dia tu. Mudah-mudahan betul lah bunyi dia tu. Okay. Bahasa Arabnya kat atas ni lah hadis tu. Jadi Nabi sebut dalam sebuah hadis, kalaulah dunia ni di sisi Allah sama nilai dengan sayap nyamuk, nescaya orang kafir Allah tak bagi minum seteguk air pun. Okay. Jadi sekarang orang kafir minum berteguk-teguk air, apa makna dia? Sekarang orang kafir minum berteguk-teguk air, apa makna dia? Maknanya apa tahu? Maknanya dunia ni di sisi Allah, saya buat Tuan Sofi jadi host balik. Okay. Jadi orang kafir hari ni boleh minum air lebih pada seteguk, maknanya di sisi Allah, dunia ni lagi murah, lagi rendah nilainya daripada sayap nyamuk. Okay. Kalau dunia sama nilai dengan sayap nyamuk di sisi Allah, bagi Allah, katakanlah dunia ni bagi Allah, dunia sama nilai, sama harga dengan sayap nyamuk, nescaya Allah tak akan bagi minum orang kafir walaupun seteguk air. Oleh kerana dunia ni di sisi Allah lagi rendah daripada seteguk air, lagi rendah daripada sayap nyamuk,
Sebab itulah orang kafir dapat macam-macam. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada jiran kita tak semayang, jiran kita tak amal agama. Ni contohlah, nak faham. Jiran kita tak semayang, jiran kita tak amal agama, tapi hari-hari dia dapat free gift sayap nyamuk. Hari-hari orang bagi hadiah dia sayap nyamuk. 2 lori, 2 van, 3 lori datang hantar sayap nyamuk rumah dia. Kita nak tanya tak soalan? Ada tak orang akan tanya soalan? Ustaz, kenapa dia tak semayang? Dia tak puasa bulan Ramadan. Zakat tak pernah bayar, tapi hari-hari dapat sayap nyamuk. Kenapa Kita yang semayang tak dapat sayap nyamuk macam dia. Contoh. Ada tak rasa orang Islam nak tanya soalan macam tu? Tak ada. Hari ini timbul soalan daripada kita, kenapa dia tak semayang, tak amal agama, duit banyak, kita semayang, amal agama, duit tak banyak. Soalan tu timbul sebab bagi kita dunia tu ada nilai. Sebab tu soalan tu timbul. Kalau kita sedar dunia tu lebih tak bernilai pada sayap nyamuk, kita tak akan tanya soalan, Ustaz, kenapa dia tak semayang tapi dapat sayap nyamuk 3 lori setiap hari? Tak ada. Tu sebab soalan tu timbul. Tapi tak salah nak tanya, sebab memang Allah Ta'ala buat. Sebab memang Allah Ta'ala buat dunia tu orang suka, orang rasa bernilai, orang rasa berharga. Memang Allah Ta'ala buat manusia cari dunia. Jadi orang yang tanya soalan, kenapa orang kafir dapat banyak? Senang jawapan dia. Sebab dunia tak ada nilai, Allah bagi free. Okay, ada pencuri yang masuk ke kawasan rumah saya, dia curi daun-daun kering yang gugur di kawasan depan rumah saya. Di kawasan halaman rumah saya, ada perompak masuk, pencuri masuk, mereka mencuri daun-daun kering yang gugur. Saya perlu buat report polis tak? Saya perlu mengadu kat Facebook tak? Ada pencuri masuk, curi daun-daun kering rumah saya. Tak payah. Mungkin semasa tu kalau saya nampak, saya bagi duit lagi. Terima kasih lah, tolong ambil daun kering kat rumah aku. Mudah kerja aku. Tak marah langsung. Macam itulah tuan-tuan dan puan-puan, di sisi Allah, dunia ni macam daun kering. Ambillah banyak mana pun, Allah tak kisah pun. Tak ada efek langsung bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud dunia tidak ada nilai. Satu hari, sahabat-sahabat Nabi SAW tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kita ni Islam, agama yang benar, tapi kena pindah. Kita Islam, agama yang benar, kena pindah keluar pada negeri kita, pergi negeri orang lain. Tu kafir-kafir, tu orang yang tak beriman dengan agama Allah, tak beriman dengan Rasulullah. Mundar mandir, maksudnya kulu kila dengan aman, dengan tenang, tanpa sebarang halangan, tanpa sebarang tekanan. Allah turunkan ayat, muka surat 76. Tolong baca boleh Tuan Sofi. Muka surat 76, Ali Imran, ayat 196-197. Ada Tuan Sofi, tolong. Muka surat 76, ayat 196-197, satu lagi lah, 198. 196. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara, kemudian tempat tinggal mereka ialah Jahannam. Dan Jahannam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, maka bagi mereka syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Sedang mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal. Anugerah dari sisi Allah. Dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Okey, terima kasih Tuan Sofi. Tengok, ni sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, kenapa dia orang tu kafir tapi berulang-alik pergerakan mereka dalam negeri mereka aman je? Allah Ta'ala kata, kesenangan tu sementara. Kesenangan tu sementara. Okey, nanti tempat tinggal mereka neraka Jahannam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Bagi sekejap, apa kita nak heran bagi sekejap? Bos kita, tuan-tuan dan puan-puan, bos kita bagi rakan seofis kita pinjam kereta dia sekejap, seminggu, sebulan. Kita nak cemburu ke? Alah, bagi pinjam seminggu, 2 minggu, biar je lah. Lainlah kalau bos saya bagi kawan saya kereta mahal sebiji. Saya dengan kawan saya sama-sama masuk kerja, sama-sama kerja, sama-sama pangkat, sama-sama skop pekerjaan. Tapi bos saya bagi kawan saya kereta mahal sebiji, bagi terus. Cemburu tak? Mungkin cemburu. Mungkin bertanya, kenapa bos aku bagi dia? Kadang-kadang aku kerja lagi bagus pada dia. Mungkin timbul soalan, sebab bagi. Tapi kalau bos saya bagi kawan saya tu pinjam, okey,
bos saya, okey, katakanlah bos saya bagi kawan saya pinjam kereta dia seminggu 2 minggu, saya perlu cemburu tak? Oh, tak boleh tidur malam ni. Kenapa tak boleh tidur malam ni? Kenapalah bos aku bagi pinjam kereta kat dia? Tak. Bagi seminggu 2 minggu pun nak heran. Macam itulah juga tuan-tuan dan puan-puan. Kesenangan orang kafir 60 tahun, 70 tahun nak heran buat apa? Kesenangan orang kafir 60 tahun, 70 tahun nak heran buat apa? Lagi patut tak heran sebab mereka kaya dengan sayap nyamuk. Perlu tak kita cemburu? Perlu tak kita pegang otak fikir macam mana aku nak dapat sayap nyamuk banyak macam dia juga? Tak ada orang yang tak faham nilai dunia saja akan mencemburui orang lain yang lagi kaya pada dia. Okey, baik. Habis waktu. Untuk sahabat-sahabat yang baru masuk, kita malam ni muka surat 196 ayat 55. Yes, terima kasih Tuan Sofi. Hadis ni Imam Muslim yang tadi saya share Imam Tirmizi kan. Maka kami tidak merasa perlu menimbang orang semacam itu sebab timbangannya yang berupa amal kebaikan sama sekali tidak ada dan tidak lebih berat daripada sayap nyamuk belaka. Maknanya di sisi Allah, orang kafir punya harta tak sampai nilai tahap sayap nyamuk. Amalan-amalan mereka pun tak sampai tahap sayap nyamuk. Ni ambil kat kitab mana ni Tuan Sofi? Riyadus Salihin, Ustaz. Ya? Riyadus Salihin. Riyadus Salihin, masya-Allah. Okey, baik, terima kasih Tuan Sofi. Okey. Berapa sambung balik ayat kita. Allah Ta'ala kata kamu jangan, muka surat 196 ayat 55. Allah Ta'ala kata kamu jangan rasa kagum, rasa takjub, rasa amazing tengok harta benda dan anak mereka. Sebab Allah Ta'ala bagi banyak tu. Allah Ta'ala nak menyeksa mereka kat dunia. Allah Ta'ala nak susahkan hidup mereka kat dunia. Dan harta mereka, nyawa mereka akan tercabut dalam keadaan mereka kafir. Maksudnya macam ni. Allah Ta'ala buat mereka senang dengan anak-anak, buat mereka senang dengan harta benda. Apa tujuan dia? Allah sengaja nak biar mereka mati dalam keadaan kafir. Tadi saya dah beritahu, kalau Allah Ta'ala buat dia jatuh miskin, Allah Ta'ala buat dia hidup susah, nanti last dia cari Allah juga. Last dia cari Allah Ta'ala juga. Masa susah, masa kritikal, masa menghadapi kesusahan, cari Allah Ta'ala juga. Tapi orang yang Allah nak buat dia mati dalam keadaan kafir ni, Allah Ta'ala tak susahkan dia. Allah Ta'ala akan sentiasa sibukkan dia dengan harta benda yang dia rasa sumber kejayaan dia. Allah Ta'ala sengaja biarkan dia sibuk dengan anak-anak dia, dia merasakan itu adalah mercu tanda kejayaan. Allah Ta'ala sengaja biar, lalu Allah Ta'ala tazhaqa anfusuhum. Tazhaqa kat skrin tadi Tuan Sofi terjemah melayang. Orang putih terjemah depart, cause to depart. Orang putih terjemah. Tazhaqa ni dalam bahasa Minangkabau dia panggil jangkang. Jangkang ni apa tahu? Hancur, jatuh berserak, jatuh berselerak. Jadi Allah Ta'ala buat orang kafir ni sibuk dengan harta benda, sibuk dengan anak-anak. Kenapa? Sebab Allah nak biar dia mati dalam keadaan kafir. Allah Ta'ala nak biar dia mati dalam keadaan tengah serabut dengan duniawi, serabut dengan anak-anak, tak ada prepare langsung untuk akhirat, lalu matilah sebagai orang-orang kafir. Jadi beruntunglah orang Islam yang sebelum dia mati, dia banyak bagi masa untuk ibadat, banyak bagi masa untuk kelas agama, banyak bagi masa untuk solat-solat sunat, banyak bagi masa untuk baca Quran. Masya Allah. Rugi dan rugilah orang Islam yang masa nak mati pun sibuk lagi dengan harta benda. Rugi, sangat-sangat rugi. Walaupun tak haram, tapi satu kerugian yang sangat-sangat besar. Ayat kita 55 ni, tuan-tuan dan puan-puan, ayat kita 55 surah At-Taubah ni sama sebiji dengan ayat 85. Tolong baca Puan Ena muka surat 200. Muka surat 200, Puan Ena ayat 85. Ya? Ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah engkau Muhammad kagum terhadap harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia dan agar nyawa mereka melayang sedang mereka dalam keadaan kafir. Terima kasih Puan Nina. Jadi orang yang, terima kasih. Jadi pengajaran pada ayat ni apa dia? Orang yang tak semayang, orang yang tak amal agama, orang yang sibuk dengan dosa maksiat, tapi senang sentiasa. Bisnes tak ada masalah. PKP tak PKP, gaji masuk macam biasa, tak ada masalah. Maka orang ni kena takut, kena risau. Kenapa kena takut, kena risau? Takut-takut Allah Ta'ala sengaja nak biar dia mati dalam keadaan selesa dia. Kalau orang Islam yang buat dosa maksiat, Allah Ta'ala bagi bisnes jatuh, baguslah.
Kalau bahasa kita kata Allah nak cuik sikit, suruh sedar. Ni tak. Dia dalam keadaan buat dosa maksiat, dia dalam keadaan tak semayang, tapi Masya Allah, hidupnya tak pernah susah-susah langsung. Kena takut, kena risau. Kenapa kena takut, kena risau? Kerana dia sebenarnya dalam musibah. Dia rasa musibah tu bila bisnes dia lingkup. Dia rasa musibah tu bila dia tak dapat gaji. Sedangkan tak. Ketika mana dia buat dosa maksiat, dia tak kena apa-apa, itulah musibah bagi dia. Contoh orang Yahudi. Kita dah lalu ayat macam ni. Tolong baca dia boleh. Sekejap. Tolong baca Nik Hana, tolong baca boleh Nik Hana. Surah Al-Ma'idah, muka surat 120. Ayat atas sekali. Satu apa? 120, ayat 71. 120. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Dan mereka mengira bahawa tidak akan terjadi suatu bencana pun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Maka kerana itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Setelah itu kebanyakan daripada mereka menjadi buta dan tuli semula. Padahal Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Terima kasih Nik Hana. Apa maksud dalam ayat ni? Apa saya nak kaitkan? Yahudi bunuh Nabi. Ada Yahudi yang bunuh Nabi. Yahudi bunuh Nabi, dia tak rasa bersalah langsung. Sebab apa? Sebab lepas bunuh Nabi, tak dapat musibah pun. Lepas bunuh Nabi, tak adalah kata lepas bunuh Nabi itu gempa bumi ke. Tak adalah kata lepas bunuh Nabi itu Allah Ta'ala bagi tsunami ke. Tak ada. Jadi mereka hanya akan rasa berdosa bunuh Nabi. Mereka hanya akan rasa berdosa bunuh Nabi bila Allah Ta'ala bagi musibah lepas bunuh Nabi. Jadi sekarang mereka dah bunuh para Nabi. Ayat sebelum tu lah. Ayat sekarang yang dibaca tadi, ayat 71. Kalau baca ayat yang ke-70, ada Allah kata mereka bunuh Nabi. Jadi mereka bunuh Nabi, tak rasa apa-apa. Kenapa tak rasa apa-apa? Sebab lepas kita bunuh Nabi, tak ada apa musibah pun melanda kita. Jadi, tak rasa apa-apa lepas buat dosa, itulah musibah. Tak rasa apa-apa lepas buat dosa, tak rasa bersalah, tak rasa berdosa lepas buat benda yang Allah Ta'ala murka, itulah musibah. Orang lepas buat dosa, rasa takut, rasa menyesal, rasa bersalah, itu nikmat. Menyebabkan dia akan makin dekat dengan Allah, makin jauh dosa maksiat. Jadi orang yang dia buat dosa bunuh Nabi, Allah tak bagi dia apa musibah, maka dia kata dia tidak ada apa-apa masalah. Sedangkan rasa tidak ada apa-apa masalah lepas bunuh Nabi, itulah musibah. Namun juga orang Islam yang tak semayang, orang Islam yang terlibat dosa maksiat, Allah tak bagi apa-apa musibah bagi dia, lalu dia rasa tenang dalam keadaan tersebut, itulah musibah bagi dia. Okey, baik. Seterusnya, masuk ayat baru pula. Wa dan sambung kita sekarang muka surat 196 surah At-Taubah, muka surat 196 ayat yang ke-56. Wa dan yahlifuna, mereka bersumpah, yahlifuna, mereka bersumpah billah, dengan nama Allah, billah, dengan nama Allah, innahum, sesungguhnya mereka, innahum, sesungguhnya mereka, mereka orang munafik, laminkum, benar-benar daripada golongan kamu, laminkum, benar-benar daripada golongan kamu, wa, sedangkan ataupun padahal, wa, sedangkan ataupun padahal, ma, tidaklah hum, mereka munafik, minkum, daripada kamu, minkum, daripada golongan kamu, minkum, daripada golongan kamu. Okey, walakinnahum, dan tetapi mereka, wa dan lakinna, tetapi hum, mereka. Jadi walakinnahum, dan tetapi mereka, qaumun, kaum, yafraqun, yang pengecut. Nah, yafraqun, yang pengecut. Terjemah yafraqun, yang pengecut. Okey, tolong terjemahkan dia Puan Norazilah, boleh? Puan Norazilah. Boleh. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya mereka benar-benar daripada golongan kamu, sedangkan tidaklah mereka daripada golongan kamu, dan tetapi mereka kaum yang pengecut. Okey, baik. Terima kasih Puan Norazilah. Orang munafik ni, dia sedar banyak ayat-ayat turun tentang golongan munafik kena pada diri mereka. Ayat-ayat Quran turun cerita pasal ciri-ciri munafik, sifat-sifat munafik, tepat ayat-ayat tersebut pada diri mereka.
Lalu ketika mana ayat-ayat tu turun kena pada diri mereka, mereka rasa disindir dengan ayat tersebut, memang patut pun. Mereka yang makan cili, memang mereka patut rasa pedas. Jadi bila banyak ayat turun menyatakan ciri-ciri munafik, dan ciri-ciri munafik itu memang terpampang jelas bagi diri mereka, maka mereka seperti biasa menggunakan perisai utama mereka. Apa dia perisai utama mereka? Bersumpah. Nanti kita akan masuk ayat minggu depan pula dah. Boleh tak tengok surah ni? Surah pula dah. Yalah, page ni lah. Okey. Tolong baca boleh? Tolong baca dia Tuan Haji sekejap saya cari. Tuan Haji Syahril, yuk tolong baca boleh Tuan Haji Syahril. Ni sifat orang munafik. Bila turun mana-mana surah, turun mana-mana ayat, sifat orang munafik. Boleh Ustaz. Page 207 ayat 127. 207 ayat 127. Page terakhir surah Taubah kita ni lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila diturunkan suatu surah, satu sama lain di antara mereka saling berpandangan sambil berkata, adakah seseorang dari kaum muslimin yang melihat kamu? Setelah itu mereka pun pergi. Allah memalingkan hati mereka disebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami. Okey. Apa maksud ayat ni? Orang munafik duduk majlis Nabi. Orang munafik duduk majlis Nabi. Nak cover kemunafikan mereka, datanglah ceramah sekali-sekala. Okay. Kena molek, nasib tak baik, tengah-tengah duduk ceramah, turun ayat baru, Allah step back kena kat muka mereka. Ayat baru turun tu step back kena kat muka mereka. Ciri-ciri munafik yang Allah turunkan dalam ayat baru tu kena pada jiwa mereka. Maka mereka pun saling memandang antara satu sama lain. Kena kat kita tu, kena kat kita. Seolah-olah macam tu lah, kena kat kita. Sekarang lain clear tak? Sekarang lain clear. Jom keluar perlahan-lahan. Jom keluar. Jangan biar orang nampak. Jadi mereka sedar ayat-ayat Quran, masuk ayat ni ialah, mereka sedar ayat-ayat Quran banyak turun cerita tentang mereka. Jadi mereka merasakan seolah-olah orang Islam ramai dah tahu yang mereka tu munafik. Maka untuk tutup pembohongan mereka, mereka kena cepat-cepat bersumpah. Untuk tutup penipuan dan pembohongan mereka, mereka kena cepat-cepat bersumpah. Waktu Allah Ta'ala kata, mereka bersumpah dengan nama Allah. Wallahi, tallahi, billahi. Sesungguhnya mereka di kalangan kamu. Maksudnya kita geng lah, kita geng. Sedangkan Allah kata, tidaklah mereka di kalangan kamu. Mereka bukan di kalangan kamu. Bahkan mereka, Allah Ta'ala kata, kaum yang pengecut. Kaum yang pengecut. Kenapa kaum yang pengecut? Sama ada mereka sedang duduk bersama kamu, iaitu orang Islam, ataupun ketika mana mereka sedang duduk bersama apa? Puak sebenar mereka, iaitu Yahudi ataupun musyrikin, mereka sentiasa golongan yang takut dalam menghadapi peperangan. Musyrikin, walaupun dia musuh Islam, dia kafir, at least dia berani melawan orang Islam, berani berperang sungguh-sungguh lawan orang Islam. Itu musyrikin. Munafik ni tak, dudukkan kepala Islam, penakut, dudukkan kepala kafir, penakut juga. Jadi mereka ni menanti-nanti, siapa agak-agak nak menang dalam peperangan ni, kita join. Siapa agak-agak nak menang dalam peperangan ni, kita join. Ni sifat munafik. Tolong baca dia, muka surat 101, tak silap saya. Muka surat 101. Tolong baca boleh, ayat atas sekali. Muka surat 101, ayat atas sekali. Tolong baca dia, Puan Tenti Sen, tolong baca Puan Tenti Sen boleh? Boleh Ustaz. 101. 101 ayat berapa Ustaz? 141. 141. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Iaitu orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukankah kami turut berperang bersama kamu? Dan jika orang kafir mendapat bahagian, mereka berkata, bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang mukmin? Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman. Okey, terima kasih Puan Tenti Sen. Orang munafik ni duk tunggu-tunggu. Dia tak berani pegang sungguh-sungguh. Dia tak berani masuk dalam medan perang sungguh-sungguh. Tak berani.
Kalau dia tengok kumpulan Islam, nampak gaya peperangan akan datang ni, kumpulan Islam boleh menang besar ni. Okay, jom kita join tentera Islam. Kita tunjukkan pada mereka kita di Islam. Tapi kalau nampak orang Islam macam tak kuat je kali ni, kemungkinan besar nak kalah kali ni, jom kita join tentera sebenar kita, iaitu orang musyrikin ataupun Yahudi sebenar. Inilah sifat munafik. Sebab apa? Penakut. Penakut. Dengan orang Islam pun dia penakut. Dengan kumpulan Islam pun dia penakut. Sebab tu Allah Ta'ala kata, mereka sebenarnya adalah golongan yang penakut. Satu maksud takut takkan nak pergi perang. Satu lagi maksud takut kat sini, takut kita kata apa? Rahsia dalaman mereka terbongkar. Takut rahsia dalaman mereka terbongkar. Okey. Dalam surah ni berapa kali mereka bersumpah? Dalam surah ni berapa kali mereka bersumpah? Minggu lepas saya beritahu. Ingat tak? Siapa ingat? Dalam surah Taubah ni berapa kali mereka bersumpah? Siapa ingat? Ada tak siapa ingat? Ada? Okey, baik. Jadi oleh kerana tak ada siapa-siapa ingat, kelas malam ni akan berhenti pukul 10.45. Okey, 6 kali. Tak apa. Dalam surah ni, mereka bersumpah 6 kali. Allah turunkan ayat, mereka bersumpah 6 kali. Nak tunjukkan, mereka dengan bersumpah ni macam kanak-kanak makan coklat. Kanak-kanak makan coklat rasa bersalah tak? Kanak-kanak makan coklat ada rasa bahaya tak? Takut kena kencing manis. Kanak-kanak makan coklat ada rasa takut tak? Takut gigi rosak. Kanak-kanak makan coklat. Tak. Kalau boleh kanak-kanak nak makan sehari 3 kali. Pagi nak coklat, tengah hari nak coklat, petang nak coklat. Pagi coklat daim, okey, tengah hari coklat lain, malam coklat lain pula. Tu kanak-kanak dengan coklat. Tak rasa bersalah langsung, tak rasa benda tu mudarat langsung. Macam itulah juga orang munafik dengan bersumpah ni macam kanak-kanak makan gula-gula. Pagi bersumpah, petang bersumpah, tengah hari bersumpah. Tuan-tuan, mereka bersumpah dalam keadaan mereka tahu mereka menipu. Tapi tak takut langsung mereka nak bersumpah dengan nama Allah pula tu. Mereka bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya mereka di kalangan kamu. Apa tujuan dia bersumpah? Perisai mereka, perisai terakhir mereka untuk menutup kemunafikan mereka. Allah Ta'ala kata, mereka sebenarnya munafik itu adalah golongan-golongan yang pengecut, penakut. Baik, perkataan yafraqun berasal pada perkataan faraqa. Faraqa ni bahasa Arab maksudnya pecah. Faraqa maksudnya pecah. Jadi hati yang pecah, hati yang tidak bulat, hati yang tidak jitu adalah hati yang goyang imannya kepada Allah. Jadi hati yang goyang imannya kepada Allah, mereka akan pengecut menghadapi peperangan. Mereka akan mengecut, mereka akan jadi pengecut kalau mereka takut kalau orang tahu tentang penipuan mereka. Mereka takut nak menghadapi tanggungjawab. Walaupun bersumpah dengan nama Allah, tapi jangan harap mereka berani nak pergi perang. Dalam surah ni ada 6 tempat, kita dah cerita minggu lepas, 2 minggu lepas, ada 6 tempat Allah guna perkataan yahlifuna. Ni yang kedua. Yang pertama, muka surat 194 ayat 42. Muka surat 194 ayat 42 dah ada yahlifuna. Ni sekarang yang kedua. Jadi ada 4 tempat lagi dalam surah ni mereka bersumpah. Relax. Guna nama Allah menipu, tak kisah. Biarlah Allah tahu. Okey, biarlah Allah tahu kita menipu. Asalkan Muhammad dengan geng-geng dia tak tahu kita menipu. Yes, contoh Fi dah merahkan. Satu lagi, ni contoh lagi lah, contoh penipuan mereka ni. Surah An-Nur. Tengok surah An-Nur boleh? Surah An-Nur. Tolong baca dia Puan Yusriza. Boleh Puan Yusriza tolong baca surah An-Nur. Boleh Ustaz. Muka surat 356. Ayat 53 bawah sekali. 356 ayat 53 bawah sekali. 356. 356 ayat 53. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang bersungguh. Hingga jika engkau suruh mereka berperang, pasti mereka akan pergi. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu bersumpah kerana yang diminta adalah ketaatan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu lakukan. Kalau kamu ajak mereka pergi perang, mereka pasti akan bersumpah, kami insya-Allah wallahi akan pergi. Masa ajak pergi perang, masa Nabi offer siapa nak pergi perang,
Masa tu memang mereka nak tunjuk yang mereka ni konon-konon semangat orang Islam macam sahabat lain. Mereka siap bersumpah, demi Allah kami akan join. Tapi bila sampai masanya, bila sampai waktu dan ketikanya kena pergi perang, inilah yang berlaku. Kita dah bincang dalam surah Taubah ni kan. Macam-macam alasan bagi kat Nabi SAW. Tak boleh tengok perempuan lah, kekesangan perempuan lah, ada masalah tu lah, ada masalah ni lah. Tak, hakikatnya mereka adalah orang-orang yang pengecut. Kenapa mereka jadi pengecut? Sebab matlamat mereka perang adalah nak bukti, harta rampasan perang. Jadi kalau mereka yakin boleh dapat, mereka akan pergi. Kalau mereka rasa tak boleh dapat, mereka tak payah pergi. Orang Islam tak. Matlamat perang nak redha Allah. Mati-matilah tetap berjaya juga. Kena tawan lah tetap berjaya juga. Sebab aku nak redha Allah. Aku mati ke, aku kena tawan ke, aku menang ke, seri ke, tetap dapat redha Allah. Sebab tu orang Islam berani. Orang Islam berani. Berbeza dengan munafik. Perang dia, matlamat dia nak harta benda. Jadi bila nak harta benda, mereka rasa tak boleh dapat, mereka tak payah pergi. Orang Islam yang hatinya jitu nak redha Allah, mati bukan penghalang untuk dia tak nak pergi perang. Bukan jadi penghalang, bukan jadi penyebab untuk dia tak nak menyertai peperangan. Jadi orang munafik yang kuat menipu ni, Allah Ta'ala kata, mereka adalah orang-orang yang penakut, pengecut. Okey, baik, seterusnya. Ayat 57. Lau jikalau yajiduna, mereka mendapati. Mereka ni munafik ni lah. Jikalau mereka mendapati malja'an, tempat berlindung. Malja'an, tempat berlindung. Atau magharatin, gua-gua, cave. Satu gua dalam bahasa Arab. Satu gua, al-ghar. Tengok balik muka surat 193 boleh? Muka surat 193, surah At-Taubah, ayat 40, ayat bawah sekali, baris kedua. Muka surat 193, kita sekarang 196 kan? Kita dah lalu beberapa minggu lepas 193, ayat 40, ayat bawah sekali itu, baris kedua. Saya baca. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnain idh huma fil ghar. Nampak ghar, gua kan? Sofi tolong merahkan gua merah. Ghar ni. Tuan Sofi dah share dah ayat dia. Tu nampak kat skrin Tuan Sofi share. Terima kasih Tuan Sofi. Al-ghar tu sebiji gua. Sebiji ke sebuah tak kisahlah. Al-ghar. Manakala ayat kita sekarang, magharatin, banyak gua. Magharatin, banyak gua. Al-ghar tu sebiji gua. Satu gua. So ayat kita sekarang, magharatin, plural, gua. Ataupun, kita masih Tuan Sofi ya. Ataupun, muddakhalan, lubang-lubang untuk masuk. Terjemah muddakhalan, lubang-lubang untuk masuk. Muddakhalan, lubang-lubang untuk masuk. La nescaya, walau segera mereka berpaling. Terjemah walau segera mereka berpaling. Ilaihi, kepadanya maksudnya kepada lubang tersebut. Ilaihi, kepadanya, maksud kepadanya kepada lubang tersebut ataupun kepada tempat berlindung ataupun kepada gua. Sedangkan ataupun padahal hum mereka, hum mereka yajmahun, berlari secepat-cepatnya. Terjemah yajmahun, berlari secepat-cepatnya. Betul terjemah run away in haste. Okey. Tolong terjemahkan ayat kita sekarang. Ammar Faris, tolong terjemah Ammar. Boleh Ustaz. Baca kat terjemah biasa pun tak apa Ammar. Okey. Jikalau mereka mendapati tempat pelindungan atau gua-gua atau lubang dalam tanah, nescaya mereka pergi kepadanya dengan secepat-cepatnya. Okey, baik. Terima kasih Ammar. Ini yang nak terangkan. Sifat penakut macam ni, sifat penakut. Penakutnya mereka ni dalam suasana peperangan. Sama ada mereka berperang masa tu di pihak orang Islam ataupun masa tu mereka berperang di pihak orang kafir. Sifat mereka ni Allah Ta'ala kata, kalau tengah-tengah perang, mula-mula nak perang, mereka jumpa ada tempat berlindung, mereka lah pertama sekali akan lari ke tempat tersebut.
Mereka lah akan pertama sekali akan lari jauh belakang bukit ke, dalam hutan ke, dalam semak ke. Mereka kan lah yang lari awal sekali. Ataupun gua-gua, ada tempat gua. Bila orang lain sibuk perang, dia nampak gua. Dialah orang pertama sekali, munafik ni lah orang pertama sekali lagi yang masuk gua. Walhal tadi dalam surah An-Nur, demi Allah kami nak pergi. Semangat bukan main, demi Allah kami nak pergi. Bila masuk suasana peperangan, yang pergi lah ni, yang pergi. Yang tak pergi memang banyak lah, yang bagi alasan yang dalam surah Taubah tadi. Sebelum ni yang pergi. Yang pergi dalam peperangan pun bila nampak suasana peperangan bermula, suasana peperangan semakin berkecamuk, mereka masa tu dalam fikiran nak lari. Cuma nak lari kat mana Nak lari kat mana? 3 tempat ni. Mana-mana tempat berlindung, belakang bukit, belakang gunung, belakang pokok, dalam hutan, dalam semak, ataupun gua-gua, lari masuk gua. Okey, ataupun dalam tanah tu ada lubang-lubang, masuk dalam tanah tersebut. Sebab apa? Inilah ciri-ciri orang munafik. Dalam peperangan fikir nak lari. Pantang ada ruang, pantang ada tempat, mesti nak lari. Sedangkan bagi orang Islam apa dia? Lari dalam peperangan merupakan salah satu dosa-dosa besar. Lari dalam peperangan merupakan salah satu dosa-dosa besar. Jadi orang macam ni dalam keadaan tenang bersumpah. Berimanlah, kawan orang berimanlah, betul-betul bersama Nabi lah. Okey? Tapi bila datang suasana peperangan, sahabat-sahabat lain sungguh-sungguh berperang, mereka lari. Carilah tempat mana pun, asalkan boleh lari. Yajmahun ni, dalam bahasa Arab kata apa dia? Berlari segera kerana ketakutan. Berlari-lari cepat dengan tergesa-gesa kerana ketakutan. Orang yang tak prepare dalam peperangan, dia tak prepare, negara kita tiba-tiba kena serang, kita takkan nak lawan masa tu, senjata tak ada, persiapan apa tak ada, lari je lah, tak kisah ke mana pun, janji lari pada kampung kita sekarang. Jadi lari tanpa arah tuju ni dipanggil yajmahun. Lari tanpa arah tuju. Kita pergi jalan masuk hutan, kalau nak mancing 4-5 orang, dengan bunyi harimau, campak je orang, pum, lari. Ikut jalan datang tadi ke? Tak, larilah kot mana pun, ke utara seorang, ke selatan seorang, timur barat seorang, yang penting jauh pada bunyi tersebut. Itu maksud yajmahun. Lari tanpa ada arah tujuan. Inilah ciri-ciri orang munafik yang pengecut. Seterusnya ayat baru pula, ayat 58. Boleh ayat 58. Wadan minhum, di kalangan mereka, itu di kalangan orang-orang munafik ni, di kalangan mereka, man orang yang yalmizuka, mencelamu. Yalmizuka ni apa huruf asal dia? Lam, mim, zai. Lam, mim dan zai. Daripada perkataan lam, mim dan zai ni keluarlah perkataan lumazah. Kat mana lumazah? Juzuk Amma, surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Lumazah, orang suka cela-cela orang ni lah sifat dia. Di kalangan mereka ada orang yang mencelamu. Mu tu Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dalam as-sadaqah, sedekah. Terjemah as-sadaqah, sedekah. Dalam braket tulis zakat, derma ataupun harta rampasan perang. Terjemah sedekah lah. Okey, terjemah sedekah. Maksud sedekah kat sini zakat boleh, ataupun derma, hadiah, sumbangan pun boleh, ataupun buti, harta rampasan perang. Maka in jika mereka diberikan, okey, minha daripadanya, maksudnya daripada harta zakat tersebut, harta perampasan tersebut, sumbangan tersebut, radu, mereka bergembira. Terjemah radu, mereka bergembira. Ini satu tempat lagi. Radu kat sini jangan terjemah redha. Sebab apa jangan terjemah redha? Sebab redha dalam bahasa Melayu bukan makna gembira. Redha dalam bahasa Melayu lebih pada makna accepting, menerima. Dia kalau boleh nak banyak lagi. Dia kalau boleh nak mahal lagi, nak tinggi lagi. Tapi tu je dia dapat, redha je lah. Tu redha dalam bahasa Melayu. Redha kat sini dalam bahasa Arab maksudnya puas hati. Orang betul terjemah kat sini content ataupun please. Okay. Wadan in jika
Lam tidak. Yu'tau mereka diberikan. Yu'tau mereka diberikan. Okey. Minha daripadanya. Minha daripadanya. Daripada sedekah tadi. Iza tiba-tiba. Iza tiba-tiba. Hum mereka. Yaskhatun marah. Yaskhatun marah. Apa dia terjemah? Enrage. Okay, yaskhatun marah. Nanti bulan Ramadan kita akan dengar imam baca doa apa dia? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sakhati ni marah. Sakhati ni marah. Jadi yaskhatun mereka marah. Cumanya mereka marah yang tak tunjuk kat muka, marah dalam hati. Kalau marah yang tunjuk kat muka, marah dengan bengis tu dia panggil ghadaba. Tu tahap marah teruk lah tu. Yaskhatun ni tahap permulaan marah cuma tak tunjuk kat muka lagi. Tu yaskhatun. Okay? Yaskhatun ni marah sikit, apa dia terjemah enrage. Marah banyak dia panggil apa? Marah banyak. Ghadaba. Ghairil maghdubi alaihim tu marah banyak. Allah tunjukkan marah dia dengan banyak sampai Allah ubah orang kafir jadi khinzir, jadi kera. Tu maksudnya kemarahan yang telah dizahirkan dengan perbuatan. Jadi kita minta kepada Allah, tuan-tuan dan puan-puan, dalam solat tarawih tu, ya Allah, aku minta kepadamu redha-Mu dan syurga, dan aku minta lindung daripadamu terhadap kemarahanmu. Maknanya, kita tak nak Allah marah sikit pun dekat kita. Sikit punya kemarahan pun kita tak nak Allah marah pada kita. Yang besar, yang banyak, kemarahan yang besar punya, ghadabah tu, lagilah kita tak nak. Ghadabah tu lagilah kita tak nak. Contoh, Allah nak tunjuk ghadabah dia pada orang kafir. Tengok muka surat 100. Sekejap saya cari muka surat. Surah Al-Ma'idah ayat tu. Surah Al-Ma'idah. Saya nak tunjuk perkataan ghadabah, marah. Dan marah tu telah ditunjukkan. Okey, muka surat 118 ayat 60. 118 ayat yang ke-60. Okey. Tolong baca boleh? 118 ayat yang ke-60. Siapa tolong baca sekejap Puan Maisarah Mokhtar. Tolong baca Puan Maisarah boleh? Boleh Ustaz. Okay. Tuan Safi tolong ghadabah tu tolong merahkan. Ghadabah tu Tuan Safi. Ghadibah, sorry. Okay. Katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, iaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi dan orang yang menyembah taghut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Okey, tengok. Allah Ta'ala telah tunjukkan ghadibah dia pada orang Yahudi. Ada yang Allah buat jadi beruk, ada yang Allah Ta'ala buat jadi khinzir. Itu maksudnya ghadibah tu kemarahan yang telah dizahirkan, yang telah dilepaskan. Ghadibah marah tinggi, sakhata marah tahap rendah. Jadi kita nak Allah Ta'ala tak marah kita dua-dua sekali. Kemarahan yang tinggi pun kita tak nak Allah Ta'ala marah pada kita. Kemarahan yang rendah, yang sikit tu pun kita tak nak Allah Ta'ala marah pada kita. Sebab tu, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Okey, baik. Tadi kata ghadabah kan. Tolong terjemah ayat kita sekarang. Siapa tolong terjemah ayat kita sekarang yang belum baca lagi? Puan Nur Hidayah Ahmad tolong baca boleh? Puan Nur Hidayah Ahmad boleh? InsyaAllah boleh. Ayat kita sekarang tolong baca. 58 kan? Ya. Okay, dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembahagian sedekah, iaitu zakat. Jika mereka diberi bahagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bahagian mereka, mereka marah. Okey. Sifat orang munafik. Terima kasih Puan Hidayah Ahmad. Sifat orang munafik ni, kerja dia nak cela orang. Kerja dia akan mencela Nabi, mengutuk Nabi, mencerca Nabi dalam bab sedekah. Makna sedekah kat sini ialah harta rampasan perang. Makna sedekah kat sini sumbangan, derma, zakat. Kalau dia dapat, okey. Kalau dia dapat, Nabi ni bagus. Kalau tak dapat, Nabi ni tak adil.
Jadi orang munafik ni sifat dia suka mencela. Perkataan mencela yalmizuka kat sini. Yalmizuka. Nampak? Daripada yalmizuka keluar perkataan lumazah. Lam, mim dan zai. Nanti kita tengok pula ayat yang mereka suka mencela. Dalam surah ini juga yalmizuka. Tetapi bukan yalmizuka, yalmizuna. Siapa belum baca lagi? Tuan Haji Syahril, Puan Sadaria ada? Dia outstation Ustaz. Okey. Tuan Haji Mohsin Syarif. Ada Tuan Haji Mohsin? Ada Ustaz. Okey. Boleh tak Tuan Haji Mohsin tolong buka muka surat 199 bawah sekali. Di muka 9. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya Bukan. Muka surat 199 ayat 79. Baca terjemahan dia. 9. Ayat 79. Ayat 79, yes. Bismillahirrahmanirrahim. Orang munafik iaitu mereka yang mencela orang-orang beriman, yang memberikan sedekah dengan sukarela dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekadar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka dan mereka akan mendapat azab yang pedih. So, Tuan Safi tolong merahkan yang Mizuna. Terima kasih Tuan Haji Mohsin Syarif. Terima kasih. Tolong merahkan yang Mizuna tu boleh? Tuan Safi tolong merahkan yang Mizuna. Jadi yang Mizuna tu samalah macam ayat kita sekarang. Yang Mizuka. Orang munafik ni kerja duk cela orang. Nampak salah orang je. Orang buat tu salah, buat ni salah, buat tu tak kena, buat ni tak kena. Yang kena yang bagus dia seorang. Yang kena yang bagus dia seorang saja. Okey, baik. Boleh Tuan Safi merahkan yang Mizuna tu? Sebab daripada yang Mizuna tu lah nak keluarnya perkataan lumazah tu. Wailul likulli humazatin lumazah. Semua duk cela lah. Orang tu dia cela, orang ni dia cela. Dia seorang tak pernah buat salah. Orang lain semua ada dia tak kena. Okey, baik. Balik semula kita sekarang. Di kalangan mereka Allah Ta'ala kata ada yang mencelamu wahai Muhammad dalam bab pemberian sedekah. Makna pemberian sedekah kat sini ialah harta rampasan pegang. Menurut Imam Bukhari dan juga Imam Nasa'i daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, satu hari ketika mana Nabi SAW membahagi-bahagikan harta rampasan perang. Ketika mana Nabi SAW membahagi-bahagikan harta rampasan perang, lalu ada sahabat Nabi yang munafik. Ada munafik ni lah. Dia daripada Bani Tamim, nama dia Zulkhuwaisirah. Dia datang jumpa Nabi ketika mana Nabi bagi harta rampasan perang, Nabi bagi kat sahabat. Ya, ada sahabat Nabi bagi lebih, ada sahabat Nabi bagi kurang. Kerana Nabi SAW tahu. Hikmah Nabi tahu. Nabi tahu kenapa patut bagi lebih, kenapa patut bagi kurang. Dia ni Zulkhuwaisirah cakap kat Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, Tuan kena berlaku adil lah. Tuan kena berlaku adil lah. Cakap kat Nabi, Tuan kena berlaku adil lah. Tercengang Nabi. Sampai Nabi cakap kat dia, wailullah, kecelakaanlah untuk engkau. Kalau aku yang Nabi ni tak berlaku adil, siapa lagi adil? Aku ni Nabi Allah, Allah pilih jadi Nabi, Allah pilih jadi penghantar Al-Quran pada manusia. Kamu kata tak berlaku adil, siapa lagi adil? Maka Umar radhiyallahu anhu yang ada dalam majlis tu, dia marah, dia kata, ya Rasulullah, biar saya potong leher. Tuan Umar. Maka Nabi kata tak payah. Sebab biarkan dia. Selain dia, ada lagi kawan-kawan dia yang perangai sama macam dia. Yang kamu nampak mereka semayang sama-sama, mereka puasa sama-sama. Tapi mereka telah pun terkeluar pada agama ni sebagaimana anak panah terkeluar daripada busur panah. Nabi kata, sebagaimana anak panah keluar pada busur panah, keluar habis-habis. Kan ada orang panah, contoh ni busur panah, ni anak panah. Dia panah, dia tarik anak panah, sok, lepas sikit. Tak ada. Anak panah ni bila dia keluar pada busur panah, dia keluar sehabis-habisnya dengan laju. Macam itulah juga mereka ni nampak Islam, nampak semayang, nampak puasa, tapi sebenarnya iman tak ada langsung. Nabi cakap macam tu lah. Marah sangat. Ada riwayat Imam Ibnu Mardawain mengatakan daripada Ibnu Mas'ud, ayat ni turun ketika mana ada sahabat-sahabat Nabi yang lemah iman. Ketika mana peperangan Hunain, Nabi bagi banyak pada orang Mekah. Nabi bagi banyak harta ghanimah pada orang Mekah. Kita dah cerita kan, peperangan Hunain, habis peperangan Hunain, Nabi dapat banyak harta ghanimah. Tapi Nabi bagi banyak masa tu pada orang Mekah. Abu Sufyan dapat banyak, anak dia dapat banyak. Sahabat-sahabat Nabi pada Madinah tak dapat.
Maka ada bunyi belakang Nabi. Nabi panggil lah sekali, Nabi tanya, mana lagi untung? Mereka buat balik kampung mereka tahun ni banyak, kamu buat balik Madinah, buat balik aku, mana lagi untung? Nangis sahabat-sahabat, kami lagi untung. Nabi kalau tak berlaku adil, dia rembat kat dia dulu banyak. Nabi ada bahagian antara ghanimah 1/5, 20%. Tapi masa peperangan Hunain tu, dia tak ambil satu pun kat dia. Dia bagi banyak pada orang Mekah yang baru masuk Islam. Kat dia tak bagi pun. Kat dia tak ambil. Bahagian dia tak ambil pun. Tiba-tiba boleh kata tak adil. Inilah ciri orang munafik. Okey, baik. Jadi dalam bab ni, ada yang cela Nabi SAW. Kalau dia dapat, okey, Nabi ni baik. Nabi ni bagus. Nabi ni jujur. Kalau dia tak dapat, Nabi ni kaki songlak. Nabi ni tak adil. Nabi ni penipu dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, orang Islam perlu tak cela Nabi dalam masalah sedekah? Tak perlu. Kerana pergi berperang, matlamat perang bukan nak atas ghanimah. Kalau Nabi bagi, alhamdulillah. Kalau Nabi putuskan aku tak dapat, alhamdulillah. Kerana dalam peperangan, matlamat peperangan bukan nak atas ghanimah. Dapat tak apa, alhamdulillah. Tak dapat pun tak apa, tak jadi masalah. Yang jadi masalahnya ialah orang pergi perang, matlamatnya ghanimah. Jadi kalau tak dapat ghanimah dalam peperangan, sia-sia peperangan ni, dan Nabi itu adalah orang yang tidak adil. Sebab tu Allah kata, kalau mereka dapat, mereka gembira, puas hati. Tapi kalau mereka tak dapat, mereka marah dalam hati. Cuma seorang dua je lah yang wajak tadi, yang berani cakap Nabi tidak berlaku adil. Okey, baik. Seterusnya, ayat 59. Ayat 59 ni juga nak ajar kita cara redha. Nak ajar kita menjadi orang-orang yang redha. Okey, wa dan jikalau annahum bahawasanya mereka radu, redha, berpuas hati, itu maksudnya. Okey, redha, berpuas hati. Dalam mereka tulis terhadap apa yang atahumullah telah berikan kepada mereka oleh Allah. Atahumullah telah berikan kepada mereka oleh Allah. Okey. Wa dan rasuluhu, rasulnya. Wa dan qalu, mereka berkata. Siapa mereka? Munafik ni lah. Kalau lah mereka berkata, mereka takkan kata pun. Apa yang mereka kata? Hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah. Hasbunallah, terjemah dia, cukuplah bagi kami Allah. Okey, cukuplah bagi kami Allah. Sa nanti ataupun kelak. Terjemah sa nanti ataupun kelak. Okey. Yu'tina akan memberikan kepada kami. Yu'tina akan memberikan kepada kami. Allahu oleh Allah. Min daripada fadlihi, kurniaannya. Wa dan rasuluhu, rasulnya. Okey. Inna, sesungguhnya kami. Jadi daripada qalu tadi, mereka berkata, sampai habis ayat ni lah. Sampai habis ayat ni, mereka berkata kata-kata mereka ni. Inna, sesungguhnya kami. Ila kepada Allah lah. Allah kita terjemah Allah lah. Raghibun. Apa terjemah raghibun? Orang-orang yang menuju. Terjemah raghibun kat sini kita terjemah orang-orang yang menuju. Okey, raghibun maksudnya kita ni menuju pada Allah. Matlamat kita nak Allah. Itu maksudnya. Okey. Raghibun tu bahasa perkataan raghbah. Raghbah tu keinginan sangat tinggi. Okey, semua dah terjemah. Tolong baca dia. Puan Izzawani terjemah balik, Puan Izzawani. Apa dia? Puan Izzawani tolong baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jikalau bahawasanya mereka redha atau berpuas hati terhadap apa yang telah berikan kepada mereka oleh Allah, Rasulnya dan Rasulnya,
dan mereka berkata, dia tak sebut hasbunallah. Cukuplah bagi kami Allah. Hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah. Dan jikalau bahawasanya mereka redha atau berpuas hati terhadap apa yang telah berikan kepada mereka oleh Allah, Rasulnya dan mereka dan Rasulnya dan mereka berkata, cukuplah bagi kami Allah kelak akan memberikan kepada kami oleh Allah daripada kurniaannya dan Rasulnya, sesungguhnya kami kepada Allah lah orang-orang yang menuju. Okay, baik. Terima kasih Muhammad Zawani. Jadi Allah nak kata apa dalam ayat ni? Allah Ta'ala nak kata apa dalam ayat ni? Allah nak kata, ni yang sepatut mereka kata. Mereka tadi, kesalahan mereka, bila dapat, puas hati. Bila tak dapat, marah dalam hati. Tak. Sepatutnya ini yang mereka ucapkan. Sama ada dapat ke, tak dapat ke, atau nikmat tersebut, ni yang mereka ucapkan. Inilah juga yang kita, ayat ni juga boleh kita guna untuk pujuk diri kita. Kadang-kadang ada orang dapat, kita tak dapat. Kadang-kadang mungkin mak ayah kita, kadang-kadang mungkin mak ayah kita bagi sesuatu pada abang kita, pada adik kita, kita tak dapat sebagaimana yang ayah kita dapat, sebagaimana yang abang adik kita dapat. Jadi timbul perasaan tak senang ke, ataupun sedikit macam cemburu dalam hati ke, maka bagus kita baca ayat ni. Ayat ni untuk orang munafik. Ayat kita sekarang cerita pasal orang munafik. Jadi bila munafik yang tak dapat, yang marah Nabi dalam hati tu, Allah kata patutnya macam ni. Allah kata, kalaulah bahawasanya mereka redha, puas hati terhadap apa yang Allah berikan. Sebab munafik ni kadang-kadang tak dapat langsung, tak puas hati, dapat juga tapi sikit, tak puas hati juga. Itu maksud dia. Tak dapat langsung memang tak puas hati lah. Dapat sikit pun tak puas hati. Dah dapat banyak, tapi tengok ada orang yang dapat lagi banyak, tak puas hati juga. Ini masalah munafik. Kerana matlamat pegang mereka nak harta, jadi bila tak dapat harta kena dengan nafsu, marah kat Nabi SAW. Jadi Allah kata, kalaulah mereka berpuas hati terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka dan Rasulnya. Kenapa Allah sebut Allah dan Rasulnya berikan? Tuan-tuan dan puan-puan, walaupun nampak atau ghanimah tu Nabi yang bagi. Nabi bagi pada orang tu banyak, bagi pada orang ni sikit, ada yang dapat banyak, dapat sikit, ada tak dapat langsung. Semua tu wahyu daripada Allah Ta'ala. Semua tu ilham daripada Allah Ta'ala untuk Nabi putuskan. Kan Nabi SAW, kita kata apa ni? Nabi SAW pembuat keputusan dalam bab ghanimah. Surah Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul. Mereka tanya Nabi tentang harta ghanimah. Allah suruh jawab, harta ghanimah tu milik Allah dan Rasul. Maknanya Allah dan Rasul akan putuskan siapa layak dapat, siapa tak layak dapat. Jadi walaupun nampak Nabi yang putuskan, dia dapat, dia tak dapat, hakikatnya Allah yang bagi ilham wahyu pada Nabi untuk orang ni dapat, orang ni tak dapat. Lepas tu Allah kata, orang-orang yang kalaulah mereka redha terhadap apa yang Allah bagi pada mereka, sikit ke, banyak ke, atau tak dapat langsung ke. Okey? Dan kalaulah mereka tak dapat langsung, ataupun kalaulah mereka dapat tapi sikit, mereka akan kata apa dia? Hasbunallah. Tak apa, tak dapat pun tak apa. Kita pergi pegang, kita bukan nak harta ghanimah. Kita pergi pegang, kita bukan nak banyakkan harta kita. Kita pergi pegang, kita nak redha Allah. Tak dapat pun tak apa. Cukuplah bagi kita Allah. Inilah orang yang baik. Buat kebaikan, tak dibalas. Buat kebaikan, orang tak ucap terima kasih. Buat kebaikan, orang tak hargai. Tak apa. Matlamat kita buat kebaikan bukan nak orang ucap terima kasih. Oh, dia ni tak ucap terima kasih pun kat aku. Ya, aku tak nak duit dia. Sekurang-kurang ucaplah terima kasih. Nak juga terima kasih. Oh, buat kebaikan. Oh, gambar dia ada, gambar dia ada. Gambar aku tak ada. Padahal aku terlibat sekali gotong royong tadi, contoh. Dalam gotong royong tu gambar-gambar kawan-kawan dia je ada dalam gotong royong masjid. Gambar aku tak ada pun. Facebook masjid gambar dia je. Gambar aku tak ada langsung, tuan-tuan. Kita buat kebaikan, kita nak apa? Redha Allah. Gambar kita tak naik, nama kita tak naik, apa masalah? Hasbunallah. Cukuplah bagi kami Allah. Dalam peperangan, dipegang susah-susah payah, Nabi tak bagi langsung. No problem. Sebab kita nak Allah. Atau ghanimah dapat ke, atau ghanimah tak dapat ke, tetap dapat Allah. Kemudian, ni nak ajar redha, nak ajar sangka baik. Yes, mungkin sekarang Allah tak bagi kat kita. Mungkin sekarang bukan rezeki kita. Sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh. Nanti Allah akan bagi kali yang lain. Mungkin kali ni kita tak dapat, orang lain dapat. Mungkin kali ni kita dapat sikit, orang lain dapat banyak. Tak ada masalah. Kita nak redha Allah sekarang kan. Yang masalah bagi kita sekarang, kalau Allah, orang lain Allah redha, kita Allah tak redha. Tu kena sedih, kena risau. Kenapa aku tak dapat redha Allah sekarang? Okey? Jadi orang yang
Contoh, ini sekadar contoh. Hari tu ada kawan-kawan kita Allah uji dengan banjir. Okey, saya ada dalam grup Kuantan lah, mangsa banjir Kuantan. Ada macam mana boleh masuk grup tu tak tahu lah. Jadi dia sembang dalam grup tu, ada yang banjir sikit je. Banjir tu hanya kena kawasan halaman rumah dia saja. Dapat bantuan RM2,000. Ada yang masuk air separuh rumah, tak dapat bantuan langsung lagi. Contohlah. Ni macam-macam lah bunyi suara keluar, kutuk tu, kutuk ni, mengata ni. Normal lah. Kita pun kalau duduk suasana tu mungkin mengata juga. Bagi kroni, bagi geng-geng dia, bagi yang sama bendera dengan dia, contoh lah kan. Okay? Ya, memang kita akan tak puas hati. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, pujuk diri kita, hasbunallah, tak apalah dia orang tak bantu pun, Allah boleh bantu. Sayu'tinallahu min fadli wa rasul. Mungkin hari ni bukan rezeki aku, mungkin kali ni bukan bahagian aku, mungkin hari ni tak ada rezeki aku daripada bantuan yang dijanjikan tu. Tak apa, nanti hari lain Allah Ta'ala bagi. Ni, kita kadang-kadang cemburu dengan orang lain, dengki dengan orang lain. Apa masalah? Tak ada masalah pun, tak dapat macam mana orang lain dapat. Sebab yang kita nak dalam hidup ni apa dia? Allah, redha Allah, cinta Allah. Bukan nak dunia macam orang lain banyak-banyak. Oh, aku kerja lagi banyak pada dia, tapi dia dapat gaji lagi banyak pada aku. Contoh. Aku gaji nak tawafir lagi awal pada dia, tapi dia naik apakah dunia daripada aku. Contoh. Ya, benda tu akan berlaku bagi semua manusia. Tapi nak pujuk ni, Allah kata, kalaulah dia redha terhadap apa Allah bagi, dan apa yang dia tak dapat, dia redha juga dengan berkata, hasbunallah, tak apa, kali ni bukan rezeki aku tak dapat, tak apa. Nanti Allah Ta'ala akan bagi balik terhadap kurniaannya. Allah dan Rasul akan bagi balik, kurniaannya akan datang. Mungkin peperangan akan datang, aku dapat. Kerana apa? Inna ilallahi raghibun. Harta ghanimah, dapat ke, tak efek pada akhirat aku. Sebab kita nak akhirat, nak syurga Allah, nak redha Allah ke akhirat. Dapat ghanimah bukan makna Allah Ta'ala redha lebih. Tak dapat ghanimah bukan makna Allah Ta'ala sikit dia redha pada kita. Bukan. Inna ilallahi raghibun. Matlamat kita nak redha Allah. Boleh? Okey, baik. Ayat akan datang. Ayat 60 ni adalah ayat zakat. Ayat 60 adalah ayat zakat. Kenapa lepas cerita pasal ghanimah zakat? Kerana apa dia? Untuk menghilangkan sifat tamak ni. Untuk menghilangkan sikap tak puas hati tak dapat sikit, ataupun tak puas hati tak dapat langsung. Maka untuk hilangkan rasa tamak manusia terhadap harta tadi, Allah Ta'ala syariatkan zakat. Allah Ta'ala mensyariatkan zakat pada kita. Jadi bab zakat, ada 10 minit je lagi, nak bincang tak sempat. Ada 8 asnaf. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau belajar bab zakat, inilah ayat kita akan jumpa. Oleh kerana tak sempat malam ni, tolong terjemahkan dia Puan Asmah, ayat ni Puan Asmah boleh, ayat 60 ni. Puan Asmah. Boleh Ustaz. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya. Terus? Hilang suara Puan Asmah. Untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai satu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Okey, jadi matlamat zakat, terima kasih Puan Asmah. Nak kurangkan, nak reducekan kita punya tamak haloba pada dunia tu, Allah Ta'ala suruh zakat. Jadi bila bayar zakat, masih sayang dunia, masih cinta dunia, tapi sekurang-kurangnya dia punya tahap tamak haloba tu kurang sikit. Kalau belajar bab zakat kitab fiqh, mesti akan jumpa ayat ni. 8 asnaf ada dalam ni. Yang kedua, tolong baca Puan Zakiah, muka surat 203. 203 ayat 103. Tolong baca. 203 ayat 103 surah At-Taubah. 203 ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ambillah zakat daripada harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Okey. Jadi lepas raya nanti, seminggu lepas raya nanti, kita akan ulang balik ayat 60 yang dibaca oleh Puan Asmah tadi. Terima kasih Puan Asmah, terima kasih Puan Zakiah. Ayat 60 surah Taubah ni kita akan bincang satu persatu. 8 asnaf yang ayat 60 ni.
Jadi malam ni tak sempat lah kita nak cerita pasal zakat malam ni. Cuma untuk orang-orang Selangor, zakatnya paling afdal bayar pada Tuan Sofi. Tolong share kat skrin. Boleh Tuan Sofi? Nampak kat skrin tu? Kenal tak kat skrin tu? Kenal orang Selangor, kenal tak kat skrin? Kenal. Sangat. Ni afdal bayar kat Selangor. Selain Selangor, bayarlah kat negeri masing-masing. Tapi yang duduk Selangor, afdal bayar kat orang ni lah. Okey, saja je gurau tuan-tuan dan puan-puan. Jangan marah. Terima kasih Tuan Sofi. Okey, jadi siapa nak bayar zakat fitrah bulan Ramadan boleh bayar melalui saya. Yang duduk Selangor je lah. Ataupun zakat selain fitrah pun boleh bayar melalui saya. Okey, minta maaf banyak kalau ada kesalahan silap. Selamat menyambut Ramadan. Selamat menyambut Hari Raya. Kita akan jumpa balik seminggu lepas raya insya-Allah. Saya akan beritahu balik tarikhnya bila. Apa yang baik pada Allah SWT, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, minta maaf pada tuan-tuan, minta ampun pada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an. وشرفنا بشرافة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ورزقا مباركا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما